Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Setelah baru-baru ini kita dikejutkan dengan SPRM yang menahan individu yang dapat disahkan adalah bekas setiausaha politik Radzi Jidin, di mana ini juga melibatkan satu salah laku yang dipercayai berkaitan dengan projek RM 80 juta. Nah, saudara-saudara, ramai yang berkata selepas penahanan untuk individu ataupun bekas setiausaha politik Radzi Jidin itu, banyak spekulasi yang timbul. Adakah Radzi Jidin juga terlibat? Ataupun adakah beliau juga akan ditahan? Ataupun akan dipanggil SPRM? Nah, saudara-saudara, jawabannya ada di sini. Akhirnya dalam satu artikel mengesahkan, Radzi Jidin akan dipanggil SPRM. Satu artikel dari biharian.com ataupun BH Online. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Radzi Jidin akan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku JQAF untuk prasekolah yang bernilai kira-kira RM 80 juta. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, ketika dihubungi BH. Beliau bagaimanapun memberitahu ketika ini siasatan lanjut mengenai kes itu masih berjalan. Ada kemungkinan besar dipanggil, tetapi bukan sekarang, katanya. BH juga difahamkan SPRM masih menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan dakwaan rasuah itu. Nah, saudara-saudara, adakah ini akan memperlemahkan kekuatan Perikatan Nasional yang ada hari ini? Sekiranya benar-benar Radzi Jidin akan dapat dibuktikan bersalah. Kalau beliau dibuktikan bersalah, apakah yang akan berlaku kepada Perikatan Nasional? Adakah pengundi-pengundi PN ataupun pengikut-pengikut PN akan lama-kelamaan melihat bahwa banyak kepimpinan Perikatan Nasional ini, bukan banyak tetapi ada beberapa, termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang juga terlibat dengan beberapa pertuduhan. Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, BH difahamkan SPRM masih menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan dakwaan rasuah itu. Malah, ketika ini difahamkan, tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan SPRM berhubung siasatan, walaupun dua individu sudah ditahan. Sementara itu BH sudah menghubungi Radzi menerusi aplikasi WhatsApp berhubung perkara itu, namun tidak mendapat maklum balas lanjut. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya, mengesahkan penahanan dua individu, termasuk bekas setiausaha politik, kepada seorang bekas Menteri Kanan. Nah, saudara-saudara, adakah di sini sekiranya dapat dibuktikan Radzi Jidin juga mungkin akan ditahan? Artikel ini mengesahkan Radzi Jidin akan dipanggil SPRM. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Nah, kan dah kena. Adakah itu ayat yang kita boleh bagi kepada bekas setiausaha politik Radzi Jidin? Setelah dalam satu artikel dari BH Online ataupun biharian.com mengesahkan bekas setiausaha politik Radzi Jidin antara dua ditahan SPRM berkait rasuah projek RM 80 juta. Nah, saudara-saudara, setelah di media sosial viral ataupun tular berkenaan dengan nama salah satu pemimpin Perikatan Nasional yang saya boleh kata teriak di Dewan, dan akhirnya nama beliau disebut-sebut ramai. Bahkan ada juga gesaan yang diterima oleh SPRM daripada kepimpinan politik untuk menyiasat Radzi Jidin semasa era Perikatan Nasional mentadbir menjadi kerajaan dahulu, dan Radzi Jidin pada ketika itu adalah Menteri Kanan Pendidikan. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, satu artikel dari biharian.com, BH Online, mengesahkan
bekas setiausaha politik Radzi Jidin antara dua ditahan SPRM berkait rasuah proyek RM 80 juta. Dua individu termasuk bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan ditahan SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi proyek bernilai RM 80 juta membabitkan sebuah kementerian. Bermakna, adakah kita boleh kata ini juga adalah salah satu salah laku yang berjaya dibocorkan semasa kepimpinan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan Perdana Menteri pada ketika itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Mahyadin. Dalam artikel ini mengesahkan mereka ditahan jam 11 malam ketika diminta hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Putrajaya. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan, manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat berusia lewat 50-an. Mereka dipercayai bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan buku secara rundingan terus, kata sumber itu. Nah, sebelum ini juga kita mendengar gesaan terhadap SPRM untuk menyiasat bekas Menteri Kanan Pendidikan Perikatan Nasional itu, yaitu Radzi Jidin, dan hari ini pula kita mendengar penahanan ataupun tangkapan kepada dua individu ini. Walau bagaimanapun, Radzi Jidin nafi terbabit rasuah RM 80 juta. Sementara itu, bekas Menteri Kanan merangkap Menteri Pendidikan dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini dalam kenyataan menegaskan bahawa tuduhan terkandung dalam mesej tular yang mengaitkannya dan isteri dengan percetakan buku JQAF untuk prasekolah adalah tidak benar sama sekali. Isteri saya juga bukan seorang kerabat diraja dan beliau tidak mempunyai apa-apa kaitan maupun kepentingan di dalam syarikat yang dinyatakan dalam mesej yang tular tersebut. Jelasnya sekali bahawa pihak SPRM sedang bertindak atas arahan pihak atasan kerana pernyataan-pernyataan saya di Parlimen pada hari Selasa 19 September lalu. Menurutnya adalah jelas bahawa mesej WhatsApp karut yang tular ini sedang digunakan semata-mata untuk menjejaskan reputasi dan imejnya dan untuk menindas bekas pegawainya yang tidak bersalah. Nah, adakah di sini selepas bekas setiausaha politik Radzi Jidin yang ditahan SPRM berkait rasuah projek RM 80 juta ini adalah permulaan kepada siasatan untuk membuktikan bahawa benar-benar projek RM 80 juta ini dapat dikaitkan dengan salah laku yang melibatkan bekas menteri yaitu Radzi Jidin. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Teruskan saja bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.